Di Malaysia untuk perkembangan seterusnya. Silakan. Okey, baik, terima kasih DJ Lis untuk perkongsian di Kelantan FM bagi segmen seleksi pagi kita hari ini. Okey, seterusnya Shu, sudah pastinya kita akan melihat bagaimanakah pencapaian kerajaan Madani dan juga setiap portfolio kementerian itu dalam merealisasikan hasrat Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kementerian Kerja Raya, untuk kita melihat bagaimana pencapaian selepas setahun kerajaan Madani ditubuhkan. Jadi bersama dengan kita adalah Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Kerja Raya. Apa khabar Datuk Seri? Baik, terima kasih Datuk Seri. Suatu pencapaian yang membanggakan bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat kementerian. Mungkin dalam tempoh setahun ini ada beberapa pembaharuan dan juga kemaskini yang boleh dikongsikan dan juga boleh diwar-warkan kepada masyarakat berkenaan apa yang telah sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kerja Raya. Datuk Seri. Ya, sejak setahun sudahlah. Sekarang Kerajaan Perpaduan Kerja Madani dan saya sendiri dilantik sebagai Menteri Kerja Raya dalam masa yang sama. Yang pentingnya apa yang sudah dibuat sebelum ini, saya tak akan tukar buat. I don't reinvent the wheel, kata orang. Cuma dalam setahun ini banyak juga ada peluang dan ruang untuk saya bersama seluruh warga KKR lah buat penambahbaikan. Mesti adanya, walaupun sudah ada yang terbaik, kita buatlah penambahbaikan ruang dan peluang. Jadi saya mengambil peluang dalam masa setahun ini untuk buat begitu, ya, untuk menambahkan apa yang sudah dilaksanakan. Jadi antara beberapa yang mungkin boleh saya katakan dalam setahun ini pencapaian baharu lah, ataupun yang kita perkenalkan yang baharu untuk dalam Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani ini, iaitu yang sangat diketahui sudah lah, sejak dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, iaitu kempen My Jalan. Dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Ogos, bulan Ogos lalu. Jadi kempen My Jalan ini sudah banyak kali lah dalam Dewan Rakyat dan di media, malah semalam pun di Town Hall Sinar saya sebut tidak beritakan kempen My Jalan ini. Kempen My Jalan ini adalah satu kaedah lah, kempen advokasi kepada semua stakeholders, pengguna, industri player dalam industri lebuh raya, lembaga lebuh raya Malaysia LLM, dan juga konsesi yang buat kerja-kerja penyelenggaraan. Juga kontraktor-kontraktor terlibat dan pengguna jalan itu sendiri, yang kutipan tol dan sebagainya, semua sistem. Jadi sekarang ada kempen My Jalan ini kita tumpu kepada untuk memberi satu lagi saluran di mana pengguna boleh buat aduan sekiranya dapat melihat ada jalan yang rosak, ada lubang jalan dan sebagainya, memudahkan. Dan ini lebih daripada itu, sebab apabila kita sekarang sudah mendapat sekarang pagi ini yang terkini saya diberitahu 5,000 sudah aduan. Kemarin hanya 4,000 lebih. Sehari ini 5,000 aduan telah kita terima sejak dilancarkan kempen My Jalan. Dan aduan begini bukan sekadar untuk memberitahu supaya kita kerahkan kerja untuk buat kerja-kerja perbaiki jalan. Jadi saya nampak sistem ini akan kita gunakan untuk kita mengumpul maklumat-maklumat, jadi satu data bank nanti, master data bank untuk jalan ini. Mengapa saya kata begitu? Sebab saya nampak ini boleh kita manfaatkan nanti. Kita dah buat analisa kepada aduan tu. Misalnya dalam keseluruhan 5,000 tu 27% saja yang berkaitan dengan jalan-jalan persekutuan yang dalam seliaan KKR, Kementerian Kerja Raya Malaysia ataupun JKR Malaysia. Lebih besar lagi bilangannya ataupun peratusannya melibatkan kejadian kerosakan jalan itu atau perubahan jalan itu di jalan seliaan kerajaan negeri dan JKR negeri. Ada bedalah JKR Malaysia, JKR negeri. Dan juga dalam kawasan PBT, di BKL misalnya,
majlis pembedaran yang lain. Jadi dengan ada data sebegini ataupun maklumat sebegini, sudah tentunya ia akan membantu kita dalam pernah saya katakan mungkin apabila kita menuntut dana nanti dalam bajet dari setahun ke setahun, ya, ataupun di peringkat negeri ataupun bajet di peringkat PBT, lebih-lebih lagi di bajet di peringkat kami di KKR. Data itu akan digunakan. Data itu akan kita gunakan untuk kita jelaskan dan kita yakinkan kepada Kementerian Keuangan nanti ini keperluan kami dari segi dana sebab ini yang berlaku. Itu hebatnya lah saya harapkan pada My Jalan ini. Ya. Selain pada itu juga antara satu lagi inisiatif yang cukup diberikan perhatian oleh rakyat Malaysia adalah berkenaan dengan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka. Datuk Seri, ini adalah satu inisiatif yang cukup baik sekali. Inisiatif ini bermula mungkin sebelum saya masuk ke kementerian ini. Tapi apabila saya masuk ke kementerian ini, saya pertingkatkan usaha kita untuk kita percepatkan kerja-kerja awalan mulanya, proof of concept dan sebagainya, dan kita dah beberapa tol sekarang dah memberi perkhidmatan ini. Mengapa ini penting? Kerana selama ini aduan daripada pengguna jalan raya kerana selalunya kesesakan tol di plaza tol kerana hanya tertumpu kepada kegunaan satu kaedah saja, touch and go saja, ataupun kemudian ada RFID. Jadi kalaulah pemandu tu dia hanya ada kad touch and go, tapi tiba-tiba tu mungkin tak ada dana, tak ada cukup dalam akaun tu, ataupun masalah lain dengan kad dia, dia terpaksa kena berundur ataupun bukan ada top up sekarang jadi jam lah. Jadi bila kita ada open payment system, maknanya sekarang sistem pembayaran tu menerima kad-kad lain, kredit kad, debit kad dan sebagainya, ya. Jadi ini memberi option yang lagi luas lah cara pembayaran. Ramai yang menyambut baik dan menerima baik respon yang telah diberikan dan juga mengguna pakai sistem pembayaran terbuka pada ketika ini. Cuma Yang Berhormat Datuk Seri, saya ingin mengambil perhatian Yang Berhormat Datuk Seri berkenaan tentang peruntukan lebih daripada 2 bilion ringgit kepada KKR dalam penyelenggaraan aset, dan juga difahamkan 300 juta ringgit diperuntukkan kepada kontraktor kecil Bumiputra dalam kategori G1 hingga G4. Maka ini antara perkara yang dikatakan sebagai way forward atau moving forward kepada KKR. Jadi apakah perkara ini boleh menggambarkan satu lagi titik pembaruan dan juga penerusan kepada agenda madani di bawah lempayung Kementerian Kerja Raya? Ya, saya berterima kasihlah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Keuangan, sebab di dalam bajet yang diluluskan untuk KKR, Kementerian Kerja Raya melalui JKR, peruntukan 300 juta ringgit yang khusus akan memanfaatkan golongan G1 ke G4 kontraktor, ya, yang sebelum ini mengadu mereka agak kekurangan peluang kerana dana untuk kerja-kerja yang mana mereka boleh buat ni kurang. Jadi oleh kerana satu ketika pada awal tahun, tengah saya pergi ke Kota Baru di Kelantan, ditemui oleh satu kumpulan mereka ini G1 G4. Dia berbincang dengan saya dan mereka mohonlah katakan idea daripada mereka. Jadi saya bincang dengan pegawai kata boleh kita cuba angkat permohonan ini apabila kita berbincang untuk mendapat bajet untuk tahun 2024 ni. Ini beberapa bulan sudahlah. Dan ini urus bersama KSP, itu kewangan dan sebagainya. Jadi kita dapat yakinkan keperluan ini untuk kita memberi peluang kepada G1, G4. Dan syukurlah, terima kasihlah kerana kita didengar. Jadi ini mungkin membanggakan golongan G1, G4 ini. Jadi ada kaedahnya, SOP itu tentu, 300 juta itu mungkin tidak dapat menampung permintaan semua, tapi sekurang-kurangnya mereka akan dapat.
Jadi ada cara-cara untuk cabut undi, melalui cabut undi dan sebagainya. Ya. Setakat setahun ini apa antara halangan yang perlu dilalui oleh KKR sendiri untuk memastikan agar inisiatif-inisiatif yang direncanakan boleh disalurkan, boleh disampaikan, boleh dirasai kepada masyarakat Malaysia? Kekangan kita memang kewangan, tapi kewangan sudah ditentukan dalam bajet. Cuma sekarang terletak atas kami sendirilah untuk kita melaksana dengan terbaik. Ya, now is the implementation. Ya, sebab dana bajet ni dah ditentukan. Ya, saya tak boleh selama-lamanya mengatakan oh ini dana tak mencukupi, dana tak mencukupi. Yang sudah ditentukan kita terimalah. Jadi sekarang kita akan tumpukan bagaimana kita melaksanakannya dengan cara terbaik. Memang ada masalah, tak ada mana pun yang tak ada masalah. Tapi saya berharap sangat dengan pengalaman dan jurutera daerah kita, mereka yang semua yang terlibat dalam pelaksanaan projek-projek ini akan meneruskan yang terbaiklah. Jadi satu lagi yang penting berkenaan dengan bajet dan keberkesanan JKR nanti di kalangan rakyat, iaitu tahun 2023 ini kita mampu bagikan setiap jurutera daerah RM100,000 untuk kerja-kerja kecil yang boleh disegerakan. Maknanya kalau ada perlu kerja-kerja itu mungkin menggunakan dana RM5,000, RM10,000, ya, untuk kerja-kerja kecil, tapi penting untuk kita memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna di jalan. Mereka dengan segera boleh gunakan duit ni. Tak perlu tunggu diluluskan di peringkat di ibu pejabat. Jadi oleh kerana kita mencapai yang terbaik kita dapati, jadi kami pohon untuk bajet ini. Dan saya sekali lagi terima kasihlah kerana diluluskan sekarang tahun 2024 nanti dengan bajet yang diluluskan ini kita mampu untuk mengagihkan RM200,000 untuk setiap jurutera daerah. Makna dia kita boleh pertingkatkan dalam kaedah ini. Ini akan memberi manfaat kepada pengguna jalan kita. Aspek kesegeraan itu diutamakan. Betul. Supaya dalam perihal ini ia dapat dinikmati oleh rakyat di peringkat akar umbi dalam aspek infrastruktur dan juga penambahbaikan jalan dan sebagainya. Datuk Seri, kita juga tertarik kerana alang-alang kita akan menyambut setahun pemerintahan Kerajaan Madani. Akan dilaksanakan juga program setahun Kerajaan Madani di Bukit Jalil nanti. Jadi mungkin pihak KKR juga akan turut terlibat serta, dan apa yang akan dikongsikan dan juga diraikan oleh pihak KKR di Reruai yang akan dibuka oleh KKR nanti. Memang sebagai kementerian dalam Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ini kita dilibatkan. Jadi saya difahamkan kita akan ada Reruai lah, booth untuk kita pamerkan. Bukan sekadar apa pencapaian kita dalam setahun ini. Itu memang kita pamerkan supaya rakyat atau pengunjung tahulah apa kita telah buat. Tapi yang penting juga kita pamerkan bagaimana going forward. Maksud saya mengadaptasi kepada teknologi baru dan digital teknologi. Sebab di KKR, Kementerian Kerja Raya ini, JKR, kita ada CIDB, Construction Industry Development Board. CIDB ini satu daripada objektif dan tugasnya adalah untuk memastikan industri pembinaan di negara kita ini tidak ketinggalan dalam erti kata kegunaan teknologi dan digital. Jadi saya banggalah kerana saya telah dijemput untuk merasmikan beberapa event yang dianjurkan oleh mereka, dan di mana ada exhibition, juga pameran di mana kita diberi peluang untuk melihat sendiri dengan apa yang dipamer, macam teknologi-teknologi baru daripada negara asing, negara Eropah, negara Amerika Syarikat, negara Jepun, negara China pun ada, di mana mungkin jentera itu belum ada di pasaran kita, tapi sudah diguna pakai di negara lain. Jadi itu meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Memang ini kalau kita tak buat, kita akan ketinggalan, dan
kita tidak dapat mengatasi masalah. Yang satu yang sangat-sangat penting, kalau kita tidak mengadaptasi digitalization dan teknologi, kita akan terus bergantung kepada pekerja. Pekerja yang lagi bermasalah adalah kita bergantung sangat kepada pekerja asing. Jadi kita tahulah, kalau kita bergantung kepada pekerja buruh dan pekerja asing, kita tidak akan dapat mencapai efisiensi yang terbaik dan juga mungkin kita akan terjejas daripada industri ini kerana kos dan macam-macam kos, social costnya, economic costnya dan sebagainya. Sebab itu penting kita beralih, kita adaptasikan, kita menggunakan supaya kita dapat mempertingkatkan efisiensi dalam kerja-kerja pembinaan kita. Ini CIDB di bawah Kementerian Kebijakan Raya juga. Ya. Sekarang ini kalau Datuk Seri boleh kongsikan bagaimana tahap digitalisasi Kementerian Kerja Raya KKR sepanjang setahun berada di bawah tapak pemerintahan. Ada beberapa program kita terlibat dan bukan sekadar di tanah air kita, malah kita dapat anugerah, beberapa anugerah juga daripada event di luar negara di mana JKR ini telah dinobatkan sebagai champion dalam beberapa bidang. Kita dapat award tu, ya, di mana maknanya usaha kita mengadaptasi teknologi ini baik, ya, dan dalam arah yang betul lah. Ya. Datuk Seri, kita teringat apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan fokus kepada penambahbaikan klinik dan juga sekolah-sekolah dakwah. Dan ini juga mungkin secara langsung atau tidak langsung akan melibatkan Kementerian Kerja Raya juga dalam konteks untuk memastikan agar pembinaan itu bertepatan dengan penjadualannya, berada dalam suatu situasi yang tepat dan juga tangkas. Jadi model IBS yang digunakan dan juga akan turut diterangkan sewaktu pembukaan reruai di Bukit Jalil nanti. Jadi bagaimana pandangan Datuk Seri berkenaan pembinaan bangunan bersandarkan kepada model ataupun teknologi IBS ini? Ya, teknologi ini bagus, ya, tapi efektifnessnya, keberkesanannya bukan di semua tempat lah, ya, kerana faktor kos. Misalnya, kalaulah sesuatu projek itu lokasinya jauh di pedalaman, pengangkutan ataupun logistik itu sukar. Jadi kita tak boleh gunakan IBS ni sebab pengangkutan. Ya. Jadi kalau dia di kawasan yang mudah dalam segi logistik, memang ada kelebihan dari segi kos dia, ekonomi, viability dia memang ada. Jadi itu ada kelebihan dan kerja-kerja menggunakan tu boleh dipercepatkan dan sebagainya, lebih efisien, teratur dan sebagainya. Sebab itu IBS ni ada kelebihan lah. Cuma dia kalau kita nak baiki sekolah di pedalaman, mungkin kita tak boleh menggunakan 100% ataupun lebih IBS ni. Kita masih menggunakan secara konvensional sebab terhadlah dari segi logistiknya. Dan untuk melaksanakan sebarang pembinaan pengangkutan infrastruktur dan pembinaan itu perlukan kerjasama daripada kerajaan negeri, PBT. Jadi apa harapan daripada Datuk Seri sendiri agar ialah kolaborasi kerja antara peringkat persekutuan negeri dan juga daerah ini sentiasa ampuh supaya rakyat dapat menikmati segala pembinaan infrastruktur ini dengan lebih pantas? Memang betul, ya, itu perlu sangat kerjasama ini. Sebab usaha untuk merapatkan untuk kita bekerjasama ini bukan perkara baru lah. Menteri-menteri sebelum saya memang usahakan ini supaya senantiasa kita don't work in a silo, kata orang, dengan berasing dan sebagainya. Kita seharusnya berkoordinasi dan membeli tenaga kita. Ini saya teruskan dan saya pertingkatkan. Sebenarnya saya dah bincang dengan pegawai saya untuk tahun depan, ya, 2024 saya akan fokus kepada itu. Kita boleh urus engage with the kerja-kerja negeri, mai jalan ni. Kita nak dapatkan mereka bersama, come on board, kata, sebab ia melibatkan mereka. Selain itu memang untuk kita mempertingkatkan efisiensi kerja kita. Misal katanya apabila diluluskan sebuah projek, dan projek itu besar, projek hospital ke, sekolah ke, jalan ke, projek yang memerlukan lokasi tapak. Tapi tapak tu hal dia tanah. Tanah tu
jatuh di bidang kuasa kerajaan negeri. Benar. Selalunya projek kadang-kala bertahun-tahun tidak dapat take off kerana masalah tanah, lokasi. Sebab itu kita perlu juga buat sesuatu yang supaya kita kurangkan birokrasi, kurangkan kerenah-kerenah yang boleh menyukarkan kita melaksanakan projek itu ataupun kita melewatkan projek itu. Sebab itu penting sangat kerajaan negeri dan kerajaan pusat bersama dan juga PBT. Ya. Secara kesimpulan Datuk Seri, National Construction Policy pada 2030 apa di pihak KKR akan terus komited dalam merealisasikan usaha dan hasratnya itu? Memang kita berpandu kepada National Construction Policy itu bersama dengan ada polisi-polisi yang lain. Dia kena diselaraskan, koordinasikan. Sebab objektifnya akhir-akhirnya adalah untuk kita membangunkan negara kita terbaik. Okey, insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami setahun pemerintahan Kerajaan Madani, setahun juga dalam melihat Yang Berhormat Datuk Seri menerajui Kementerian Kerja Raya. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Sudah pasti kita akan melihat progresnya dari semasa ke semasa bagaimana di setiap kementerian pencapaian dan juga penilaian kepada Kerajaan Madani akan dapat dilakukan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Jangan lupa sama-sama hadirkan diri anda pada 8 hingga 10 Disember nanti di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil untuk ikuti reruai pihak KKR, Kementerian Kerja Raya. Ada banyak sebenarnya perkara yang sudah pun direncanakan untuk anda semua. Terima kasih Datuk Seri. Kita nak berjalan seketika dan kita nak ke Johor kerana Syu difahamkan di Johor ada cerita berkenaan inovasi batik ala baru seperti mana yang kita kenakan pada hari ini. Maka batik ini sudah dijadikan suatu aspek pemakaian dan juga citra budaya kita sebagai masyarakat Malaysia. Jadi ayo sama-sama kita saksikan batik. Silakan Johor.